Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nina Rozman dalam Pantau Belanjawan. Seperti biasa dalam segmen ini kami akan bawakan pelbagai cadangan idea daripada itu pakar penganalisis untuk kupas lebih lanjut mengenai bagaimanakah pengurusan dan perbelanjaan kerajaan yang telah dilakukan dan bakal dilaksanakan untuk ekonomi negara dan juga rakyat. Dan episod kali ini kita akan beri tumpuan kepada ekonomi digital, di mana sektor ekonomi digital ini merupakan teras utama dalam menjayakan kerangka ekonomi madani kerana ia merupakan antara sektor terpenting dalam perkembangan ekonomi negara. Ini adalah menurut Kementeri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berucap dalam perhimpunan Bulan Kementerian Komunikasi dan Digital KKD di sana pada Isnin lalu. Beliau berkata, pelaburan dalam ekonomi digital negara menunjukkan pertumbuhan iaitu hampir 24 bilion ringgit bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini berbanding 7.5 bilion ringgit bagi tempoh sama tahun lepas. Dan dalam episod kali ini juga kita akan beri fokus utama yang mana untuk kita beri tumpuan untuk kita kenal pasti dan bagaimana untuk kita tangani isu-isu serta cabaran utama yang menghalang untuk kita memanfaatkan sepenuhnya sektor ekonomi digital sebagai komponen utama dalam kerangka ekonomi madani. Dan kalau kita lihat pertumbuhan yang ketara dalam pelaburan sektor ekonomi digital menunjukkan kepentingannya untuk kita dorong lagi pertumbuhan ekonomi di Malaysia. Dan sudah tentu apabila kita bercakap untuk kita memanfaatkan potensi sepenuhnya, untuk kita lihat dan teliti secara mendalam apakah core isu masalahnya dan bagaimanakah untuk kita pertimbangkan setiap solusi yang perlu dijalankan terhadap cabaran dan juga rintangan khusus yang mungkin kita boleh cakap menjadi penghalang kepada pembangunan dan juga integrasi ke dalam ekonomi negara. Setelah itu kita akan bawakan iaitu tetamu kita yang sudah bersedia dalam talian, Muhammad Hafiz Rohani merupakan pengerusi Dewan Usahawan Bumi Putera Sarawak. Saya nak ucapkan terima kasih Hafiz. Apa khabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum, Cik Rina. Saya Salam. sihat. Sihat. Hafiz, saya nak mulakan dengan kita baru tahu sektor ekonomi digital ni dikatakan akan menjadi teras utama dan kita lihat pembangunan digital tu semakin pesat apabila berlakunya krisis kesihatan pandemik COVID-19 sekaligus dengan krisis ekonomi yang dilanda global. Jadi untuk kita lihat antara inisiatif ini bagaimanakah pihak kerajaan kita nak cakap untuk kita tingkatkan sesuatu perkara infrastruktur ke apa kita perlukan duit, wang. Jadi bagaimana pihak kerajaan mampu pastikan the right allocation of dana ataupun kita boleh cakap sumber yang mencukupi diperuntukkan untuk kita invest dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi digital bergerak ke hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya merasakan masyarakat sudah terbiasa selepas COVID-19 untuk kita menggunakan digitalisasi dalam perniagaan, dalam kehidupan dan sebagainya lah untuk urusan harian kita. Dan saya lihat sebenarnya memang pada masa kini lebih lagi di era masa kini memang digitalisasi ini memang tidak dapat kita elakkan, baik daripada segi perniagaan, baik daripada segi pembelajaran, baik daripada segi kehidupan. Perkara ini akan menjadi normalisasi kepada masyarakat dan saya juga ingat ini adalah penting sebenarnya untuk pihak kerajaan baik di peringkat negeri maupun di peringkat kebangsaan untuk melihat bahawa penggunaan ataupun infrastruktur bagi digitalisasi berada pada tahap yang terbaik untuk memastikan semua lapisan masyarakat mendapat manfaat daripada digitalisasi yang sering kita sebutkan pada masa kini. Baik, kalau kita teliti untuk kita bercakap mengenai langkah konkret sejak pandemik COVID-19, kalau kita lihat segala cabaran ataupun kita boleh cakap rintangan, kita menggunakan pendekatan iaitu the new normal untuk mengatasi cabaran tersebut. Jadi mungkin Hafiz boleh kongsikan langkah konkret yang boleh diambil oleh kerajaan untuk kita upgrade, perbaiki balik infrastruktur digital seperti benda basic, sambungan internet, data center dan juga fasiliti komunikasi digital. Sungguh soalan ini saya rasa berkait rapat juga sebenarnya dengan apa yang kita ada pada masa kini, terlebih lagi lebih-lebih lagi di daerah luar bandar terutamanya. Kalau contoh perjalanan kita daripada Miri ke Kuching, perjalanan jalan sekarang ni cukup baik, Pen Borneo yang kita ada cukup baik, tetapi di dalam perjalanan tersebut ada pada kawasannya memang totally hilang coverage internet. Jadi ini kadang-kadang
menyusahkan kita jugalah, menyukarkan kita untuk mendapatkan maklumat, untuk membuat sesuatu. Jadi kita bayangkan bagaimana mereka yang duduk di kawasan tersebut dan terpaksa menghadapi masalah lain tersebut. Jadi memang ini adalah satu perkara yang perlu dilihat oleh pihak kerajaan, terutamanya pihak-pihak kerajaan negeri, membangunkan infrastruktur, sama ada mungkin terpaksa orang kata minta request daripada pihak kerajaan federal bajet yang lebih untuk memastikan bahawa semua capaian internet ini akan dapat dicapai oleh semua masyarakat di kawasan, terutamanya di kawasan luar bandar. Ini penting saya rasa. Baik, kalau kita bercakap mengenai untuk kita sediakan iaitu perkhidmatan itu terutama kepada, kita boleh cakap kawasan luar bandar, kawasan tepi hinggir, kita memerlukan iaitu talent yang cekap dan berkemahiran tinggi. Jadi mungkin kita nak lihat bagaimanakah usaha kerajaan untuk merancang inisiatif untuk kita tingkatkan lagi iaitu kemahiran digital punya pekerja, talent punya skill ni, agar daripada sini, daripada talent kita dapat manfaatkan peluang ekonomi digital. Sebab kerana kita tahu apabila kita dah punya penyedia talent yang cukup mahir, maka perkhidmatan tu kita boleh cakap lagi baiklah bagaimana. Okey, kalau kita lihat pada masa ini graduan yang dihasilkan oleh universiti-universiti tempatan dan mereka yang balik ataupun mula berkecimpung berkejaya dalam industri berkaitan memang sudah mula naik. Tetapi bagaimana caranya untuk pihak kerajaan memikirkan untuk memastikan bahawa talent-talent ini hendak duduk di kawasan-kawasan tersebut. Biasanya kita memang akan ada isu pekerja-pekerja yang suka bekerja di bandar. Jadi bagaimana untuk kita attract mereka ini untuk kembali bekerja di kawasan-kawasan yang orang kata terpinggir, di luar bandar. Ini antara satu benda yang perlu dilihat oleh pihak kerajaan. Dan selain daripada itu juga saya merasakan bahawa kolej-kolej terutamanya kolej yang memberikan kursus TVET untuk melihat perkara-perkara ini dapat dipertingkatkan supaya knowledge ataupun perkara yang berkaitan dengan teknologi digitalisasi ini dapat dimanfaatkan oleh pekerja-pekerja yang minat dalam bidang TVET. So ini bagi saya juga adalah penting untuk memastikan bahawa semua capaian ini akan dapat dicapai dan talent-talent ini akan dapat kekal dan tidak lari ke bandar, malah dapat bekerja di luar bandar, di kawasan pinggir untuk memastikan bahawa fasiliti yang akan dibangunkan akan terus berkembang dan orang kata akan berfungsi dengan baik. Baik, apabila kita cakap mengenai nak invest kepada perkhidmatan, kita kena tengok berbalik kepada iaitu penyedia seperti talent kita. Tapi apabila kita bercakap untuk kita bina lahirkan talent yang cekap dan mahir terutamanya dalam sektor ataupun bidang digital ini, kita perlukan iaitu satu organisasi ataupun kita boleh cakap institut penyelidikan untuk mereka teliti apa pasaran perlukan ketika ini, terutama kita ambil dalam konteks Malaysia. Mungkin Hafiz boleh kongsikan antara kita boleh cakap insentif bantuan kewangan dan sokongan yang mungkin diberikan kepada kita boleh cakap startup, syarikat pemula dan juga researcher punya institution dalam sektor digital agar kita boleh cakap bagaimana usaha yang ataupun kerjasama diwujudkan ni untuk kita lihat mereka dapat dorong kepada inovasi dan juga penyelidikan. Okey, keterangkuman digitalisasi adalah satu ekosistem yang sangat besar dan kalau kita tengok memang daripada sekecil-kecil sehingga ke secara besarnya memang akan memerlukan talent-talent, memang akan memerlukan syarikat-syarikat ataupun startup untuk memastikan bahawa ekosistem ini berkembang dengan baik. Dan memang saya rasa pihak kerajaan juga perlu melihatlah bagaimana untuk memberikan nilai tambah kepada startup ataupun perniagaan ini dan juga memberi insentif-insentif yang baik mungkin. Contohnya untuk kita memastikan bahawa perniagaan yang mereka jalankan untuk membangunkan digitalisasi ekosistem ini akan dapat berkembang dan mereka akan dapat bertahan dan akhirnya mereka seronok sebenarnya untuk memastikan bahawa apa yang mereka lakukan itu disokong ataupun didokong oleh kerajaan madani. Itu yang saya ingat satu perkara yang penting juga bagaimana pihak kerajaan ingin memastikan bahawa semua ekosistem ini berjalan dengan baik.
Kita sentuh ekosistem daripada iaitu infrastruktur, talent. Sungguh. Lepas tu kita pergi pula kepada iaitu bantuan kewangan. Mungkin kita boleh cakap daripada usaha kerajaan tadi, kita boleh cakap apa bentuk dasar dan kita boleh cakap polisi yang boleh diwujudkan, yang sesuai dibentuk, diwujudkan oleh kerajaan untuk dorong pertumbuhan selain daripada perkara ini, pertumbuhan perdagangan e-dagang terutamanya. Kerana kita tahu perdagangan e-dagang ni kita boleh cakap e-commerce ni semakin meningkat, ramai orang shopping online, tapi kita boleh lihat iaitu ramai sebenarnya pergi digital online waktu pandemik COVID-19. Mungkin sekarang kurang, tapi kita tahu bahawa e-commerce perlu diteruskan untuk kelangsungan ekonomi kerana boleh cakap ekonomi digital ni semakin berkembang pesat. Jadi bagaimana Hafiz boleh kongsikan dasar dan polisi yang terbaik ataupun sesuai untuk kita jaga keselamatan dan kepercayaan dalam ekosistem perdagangan e-dagang ini? Hafiz? Okey, line tengah problem sekarang. Kita akan berhenti rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Pantau Belanjawan dan kita masih meneruskan perbincangan kita mengenai ekonomi digital yang dikatakan menjadi teras kejayaan untuk ekonomi madani. Dan kita masih bersama tetamu kita yang masih berada dalam talian, Muhammad Hafiz Rohani, merupakan pengerusi Dewan Usahawan Bumi Putera Sarawak. Hafiz, tadi kita bercakap pasal internet tapi line kita putus tadi sebelum kita berhenti rehat. Mungkin saya sambung balik soalan kita sebelum kita berhenti rehat. Tadi kita daripada awal perbincangan kita ada sentuh mengenai infrastruktur ekosistem digital. Kita sentuh daripada infrastruktur, daripada kemahiran pekerja, talent. Lepas tu kita sentuh kepada iaitu bajet. Sekarang kita nak beralih kepada topik e-dagang pula, e-commerce. Mungkin kita boleh kongsikan e-dagang, e-commerce ni juga antara yang terlibat dalam ekosistem digital. Jadi mungkin kalau kita boleh cakap apakah bentuk, kita nak sentuh pasal bentuk dasar dan polisi dalam e-commerce ini yang boleh kita cakap, yang kita lihat yang dapat diwujudkan oleh kerajaan untuk dorong pertumbuhan perdagangan e-commerce yang selamat dan kita boleh cakap yang boleh dipercayai, bukan di peringkat tempatan saja tapi untuk negara-negara lain yang berdagang menggunakan produk Malaysia dan perkhidmatan Malaysia. Bagaimana? Okey, perniagaan e-commerce, e-dagang saya rasa satu komponen yang penting selepas kita mengalami pandemik COVID-19 dan bagaimana momentum itu hendak kita kekalkan selepas COVID-19 bagi memastikan perniagaan e-dagang ini berterusan dan akan dapat membantu masyarakat. Dan paling penting juga sebenarnya kalau kita lihat perniagaan-perniagaan yang berdasarkan satu daerah, satu industri ataupun perniagaan orang luar bandar, sebenarnya mereka mempunyai produk yang baik, mereka mempunyai sesuatu yang boleh dikembangkan yang akhirnya akan menambah pendapatan kepada mereka. Dan saya melihat bagaimana kita nak membantu, pihak kerajaan hendak membantu usahawan-usahawan terutamanya di luar bandar ini dan juga di kawasan bandar bagi memastikan pasaran ataupun kaedah perniagaan secara e-dagang ini berterusan adalah yang pertamanya saya merasakan penting juga sebenarnya untuk pihak kerajaan, mungkin melalui MDEC, mungkin melalui Institut Keusahawanan Negara dan juga pelbagai-pelbagai agensi yang lain, bagaimana untuk kita memastikan bahawa peniaga-peniaga yang tidak mendapat manfaat sepenuhnya ini daripada kawasan luar bandar untuk mendapatkan maklumat, mendapatkan ilmu, mendapatkan tips-tips bagaimana untuk menjalankan perniagaan menggunakan e-dagang. Itu yang paling penting. Dan yang keduanya saya juga merasakan bahawa mungkin insentif-insentif dapat pihak kerajaan berikan untuk keterangkuman kerajaan madani ini memastikan bahawa tiada peniaga-peniaga di luar bandar yang terlepas pandang. Mungkin kita boleh berikan insentif, contohnya kita bagikan wifi percuma, kita bagikan contohnya lagi kita bagikan rebate untuk internet, dan kita tingkatkan juga mungkin kita bagi sedikit orang kata inisiatif untuk mereka mendapatkan peralatan-peralatan untuk memastikan bahawa mereka ini dapat berkembang. Dan saya tengok juga pihak kerajaan negeri Sarawak sebenarnya melalui bantuan grant Go Digital, mereka telah memberikan banyak juga peralatan-peralatan untuk memastikan bahawa perniagaan-perniagaan ini akan dapat
orang kata meningkatkan pendapatan mereka. Baik, kita bercakap dapat meningkatkan pendapatan mereka dan kita tahu apabila bercakap mengenai digital online buying and selling ni memang dapat menghubungkan ramai orang. Tapi untuk kita pastikan macam mana kita nak bawa produk-produk tempatan ni hingga iaitu capai ke peringkat ataupun pasaran antarabangsa, sekurang-kurangnya kita boleh cakap ASEAN. Okey. Apabila usahawan-usahawan ini telah menjadi juara di luar bandar, mungkin satu inisiatif lagi yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan terutamanya Kementerian Komunikasi adalah orang kata melihat mana-mana produk yang dapat dipertingkatkan lagi jualan mereka dan mungkin melalui dengan kerjasama kementerian-kementerian lain, sama ada melalui KUSKOP, sama ada melalui Kementerian KKLW, bekerjasama kementerian-kementerian ini untuk membawa produk-produk ini untuk dijual di pasaran yang lebih besar dan lebih luas, dan pada akhirnya nanti dia akan membantu keseluruhan ekosistem tadi juga. Bila kita dah cakap dah boleh bawa ke pasaran luas, more access, tapi kita harus pertimbangkan lagi more coverage sebenarnya boleh undang juga lagi more problem. Jadi mungkin kita boleh cakapkan bagaimana kerajaan dapat pastikan langkah-langkah keselamatan cyber dan kita boleh cakap safety data protection ni diambil berhubung dengan kebergantungan yang semakin tinggi terhadap teknologi digital. Sebab seperti yang Hafiz kongsikan tadi bahawa kita memang tidak dapat hidup tanpa digital dan inovasi ini. Jadi apa kita boleh cakap, kita nak tingkatkan lagi perlindungan dan kurangkan iaitu cybercrime. Bagaimana? Okey. Kadang-kadang keterujaan usahawan-usahawan ataupun masyarakat menggunakan digital ataupun kaedah masa kini boleh juga mengundang bahayanya. Namun saya fikir beberapa langkah yang telah dibuat oleh pihak kerajaan seperti Bank Negara Malaysia contohnya dan juga Kementerian Komunikasi yang mewujudkan NCRM, fast respond kalau ada usahawan-usahawan ataupun masyarakat yang ditipu, untuk memastikan mereka ini membuat laporan dalam tempoh 24 jam. Jadi bila laporan ini dapat dibuat dalam tempoh 24 jam tadi, pihak bank akan dapat menyekat contohnya. Itu salah satu usaha baik yang saya fikir bertepatanlah apa yang dibuat oleh pihak kerajaan. Selain daripada itu juga sebenarnya awareness yang perlu dilakukan untuk memastikan bahawa penipuan di era digital ini dapat dilihat oleh masyarakat. Lebih banyak kesedaran sepatutnya diadakan, mungkin tampal maklumat awareness ataupun di bank-bank ataupun contohnya kita mengadakan sesuatu untuk memastikan bahawa masyarakat tidak ditipu. Baik, kita pun tak nak iaitu banyak lagi isu-isu scam, jenayah cyber untuk lagi meningkat. Jadi mungkin untuk kita pastikan, untuk kita lihat bagaimana tadi banyak sebenarnya kita cerita usaha, inisiatif kerajaan. Sekarang kita nak tambah lagi, iaitu lagi satu pihak, sektor swasta. Mungkin kita boleh, Hafiz boleh kongsikan bentuk kerjasama yang kita boleh lihat antara pihak kerajaan dan juga sektor swasta dalam menjalinkan kerjasama bersama-sama dalam inisiatif ekonomi digital ini. Bagaimana? Kerjasama ataupun handhold yang patut diberikan tidak sepatutnya datang daripada satu pihak kerajaan saja, dan penting juga sebenarnya untuk pihak-pihak swasta, syarikat-syarikat swasta, JLC, MNC untuk membantu inisiatif berterusan bagi memastikan digitalisasi ini dapat diambil nikmatnya oleh semua. Dan saya juga merasakan bahawa pihak swasta sepatutnya memberikan bantuan lah, dan sama ada mungkin daripada segi awareness yang pertama. Yang keduanya mungkin memberikan CSR kepada masyarakat luar bandar, sama ada membuat kesedaran dan sebagainya. Jadi untuk kita lihat ini adalah antara usaha ataupun handhold kerjasama yang kita boleh pertimbangkan bergerak ke hadapan untuk kita perkukuhkan lagi dalam inisiatif ekonomi digital ni. Hafiz, kalau saya nak tambah, sudah tentu kita bercakap mengenai perkhidmatan awam juga.
bagaimana untuk kita tingkatkan kecekapan, ketulusan dan accessibility bagi rakyat ini, sebab kita tahu sekarang ini adalah antara usaha kerajaan untuk menggerakkan inisiatif dan usaha ini. Mungkin kita boleh lihat pula daripada aspek adaptasi teknologi digital untuk perkhidmatan awam. Bagaimana kita dapat lihat adaptasi ini terhadap perkhidmatan awam agar kita dapat lihat iaitu efisiensi ketulusan yang lebih baik untuk bergerak ke hadapan. Banyak perkara yang telah ditambah baik oleh pihak kerajaan untuk menaik taraf prosedur ataupun proses di peringkat kerajaan untuk membantu masyarakat. Dulu kita lihat nak buat booking, sekarang pun dah kena ambil nombor malah di pejabat kerajaan, dan saya fikir benda ini sepatutnya menjadi kebiasaan kepada masyarakat untuk kita way forward, memudahkan. Memang pada asalnya ia akan menjadi sesuatu yang orang kata menyusahkan lah, mungkin akan menjadi sesuatu yang tidak biasa, tetapi kaedah-kaedah ini adalah sangat penting untuk kita way forward kepada satu perkara yang lebih baik pada masa akan datang, dan pihak-pihak kerajaan, terutamanya agensi-agensi kerajaan tertentu yang banyak berhubung dengan masyarakat untuk melakukan sesuatu seperti ini. Hafiz, kalau kita nak sentuh juga realiti sejak pandemik COVID-19, kita tahu situasi ataupun keadaan bukan sahaja kita boleh cakap di peringkat keluarga, syarikat, tapi mahupun peringkat negara, anything can change. Perkara sentiasa berubah, bergantung kepada idea faktor dalaman ataupun faktor luaran. Dan kalau kita nak teliti kat sini, apa usaha yang boleh dilakukan untuk kita lihat menangani isu-isu ini dengan kita boleh cakap kawal setia ataupun polisi yang lebih fleksibel dalam pembangunan teknologi digital ini? Bagaimana? Alright, memang penting sebenarnya untuk polisi-polisi ini kita pastikan ia sampai kepada masyarakat. Kadang-kadang memang apa yang dibuat oleh pihak kerajaan itu ada, cumanya dia tidak sampai kepada masyarakat dan mereka ini tidak dapat menggunakan ataupun beralih kepada era digitalisasi. Dan saya merasakan pihak kerajaan, terutamanya daripada Kementerian Komunikasi, untuk memastikan bahawa bagaimana mereka dapat tackle masalah ini. Itu yang paling penting, dan terus mengadakan awareness supaya masyarakat-masyarakat dan juga usahawan-usahawan terutamanya dapat menggunakan kaedah digitalisasi ataupun apa-apa inisiatif yang diberikan ini sebaiknya. Hafiz, minta mungkin pandangan Hafiz sendiri untuk Hafiz lihat keupayaan untuk kita adaptasi teknologi digital dan inovasi ini. Dua perbandingan, satu di bandar dan luar bandar ketika ini. Bagaimana penerimaan mereka dan adaptasi mereka ketika ini dalam teknologi digital dan juga inovasi? Okey, memang kita tidak dapat menafikan bahawa masyarakat bandar dan masyarakat luar bandar mempunyai gap tertentu dalam menggunakan digitalisasi. Namun tidak adil juga untuk kita generalkan semuanya, dan juga adalah tidak adil untuk pihak kerajaan meninggalkan mereka yang berada di luar bandar, supaya orang kata perkara ini akan selari berkembang pada masa akan datang. Tapi secara umumnya kalau kita lihat masyarakat luar bandar juga kini semakin celik digital, orang kata, dan ini penting. Cuma bagaimana untuk kita memastikan mereka dapat menggunakan digitalisasi ini untuk kemudahan mereka, sama ada dalam memajukan perniagaan dan sebagainya. Baik, saya nak tambah lagi dengan apa yang dikatakan oleh Fahmi Fadzil, termasuk juga dengan antara inisiatif kerajaan meluncurkan pembengasaan ekonomi madani, di mana menurut Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil Malaysia berkata Malaysia sebenarnya dapat keluar dari perangkap pendapatan sederhana, exit the middle income trap, jika negara Malaysia ini dapat menangani isu-isu komunikasi dengan baik, dan beliau tambah juga mengatasi cabaran digital dan menarik pelaburan baru, kita boleh cakap di sektor-sektor tertentu. Dan seperti baru-baru ini kita dapat lihat sektor ekonomi digital diberi peningkatan dan dikatakan merupakan teras utama dalam menjayakan kerangka ekonomi madani ini. Jadi Hafiz, bagaimana penetapan 7 penanda aras sebagai sasaran jangka sederhana yang mahu dicapai sebelum 10 tahun mampu bantu negara keluar daripada perangkap pendapatan sederhana kalau kita ambil daripada segi aspek pendigitalan dan teknologi? Okey, betul seperti apa yang dikatakan Fahmi Fadzil?
Hafiz okey? Hafiz. Okey, kita sekarang tengah kita akan menghubungi balik tetamu kita kerana kita mempunyai isu di dalam talian. Kita masih tengah mendapatkan iaitu kita punya tamu. Baik, dan sekarang ini untuk kita lihat, ini adalah antara perkara-perkara yang kita akan sentuh mengenai ekonomi digital di mana untuk kita memperkasakan ekonomi badani seperti yang dikatakan telah diajukan oleh kerajaan untuk kita kukuhkan segala usaha kita dan inisiatif kita ketika ini kerana kita tahu sebenarnya planning memang dah ada, idea semua dah ada, dan apa yang perlu kita fokus sekarang adalah pelaksanaan. Bagaimana untuk kita pastikan proses pelaksanaan itu berjalan dengan lancar, cekap, dan antara perkara dan aspek yang kita beri tumpuan ketika ini adalah mengenai ekonomi digital. Baik, kita akan akhiri segmen kita Pantau Belanjawan kali ini di mana saya nak ucapkan terima kasih kepada tamu kita tadi yang bersama kami sebentar saja tadi, Muhammad Hafiz Rohani, Pengerusi Dewan Usahawan Bumi Putera Sarawak, dan teruskan bersama kami untuk dapatkan perkembangan dari semasa ke semasa mengenai ekonomi digital dan perkembangan lain, dan semuanya akan kami rangkumkan dalam astrawani.com dan semua platform digital Astrawani. Sekian saja Pantau Belanjawan pada kali ini. Saya Nina Rozman, salam hormat.